Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma faqqih fid din wa 'allim minhu ta'wil. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang diraihkan gandingan panel forum pada pagi ini, ahli-ahli jawatan kuasa induk Perkampungan Sunnah Peringkat Negeri Perlis, para alim ulama, para ilmuwan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, hadirin para tetamu Allah yang dikasihi sekalian, tahiyatan wa salaman alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita zahirkan dan kita panjatkan kesyukuran sesungguhnya kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita pada pagi ini dalam satu majlis ilmu forum duha. Dan forum duha kita pada kali ini, tuan-tuan, kita adakan di Masjid Alwi Kanga Perlis, iaitu bersempena dengan Perkampungan Sunnah Peringkat Negeri Perlis 1444 Hijri bersamaan tahun 2023 Masihi, siri yang ke-8. Dan saya bagi seluruh warga penganjur mengalu-alukan kehadiran muslimin muslimat, hadirin para tetamu Allah sekalian dengan ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberkati Allah, kita mendapat rahmat, keridaan dan kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para penonton yang dikasihi sekalian, pucuk buluh patah sebatang, pucuk meranti hanyut di sungai, yang ditunggu telah pun datang, yang dinanti telah pun sampai. Bersama-sama saya dua gandingan panel yang diundang khas bagi menjayakan majlis ilmu kita pada pagi ini, iaitu di sebelah kanan saya, tuan-tuan yang berbahagia, sahibul fadilah Tuan Haji Ahmad Sirajuddin bin Haji Abdul Sattar Al-Hafiz, iaitu lulusan Universiti Madinah Al-Munawwarah, dan kini beliau adalah Ketua Penolong Pengarah bahagian dakwah dan pengurusan masjid Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, merangkap Imam Besar Negeri Perlis. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Tuan Haji. Assalamualaikum. Dan dari panel kita di sebelah kiri saya, tuan-tuan, kita datangkan jauh, iaitu sahibul fadilah al-fadilah Ustaz Tuan Syed Muhammad Azwan bin Syed Yahya, iaitu mudir madrasah Darul Hikmah Kampung Pasir Minal Kemaman Terengganu Darul Iman, lulusan Universiti Yamaniyah Sana'a Yaman, dan sempat di sana Ustaz lebih kurang 8 tahun lebih berada di Yaman. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Inilah dua gandingan panel, tuan-tuan, yang akan menjayakan majlis ilmu kita pada pagi ini di bawah tajuk yang cukup menarik, yang cukup relevan untuk kita perkatakan, iaitu ziarah kubur antara anjuran syarak dan larangannya. Hadirin para penonton, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, jangan ke mana-mana, saya nak mulakan dengan ahli panel kita yang pertama yang bahagia, Tuan Haji Ahmad Sirajuddin. Jadi Tuan Haji, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kalau boleh kita nak minta Tuan Haji jelaskan hikmah kenapa kita digalakkan menziarah kuburan dan apa tujuannya, dan bagaimanakah ziarah yang disyariat mengikut aturan as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Terima kasih Ustaz Hashim Osman selaku moderator untuk slot pada pagi ini. Yang berbahagia Ustaz Syed Muhammad Azwan, sahabat panel, para urus dia, para jemaah, para pendukung sunnah seluruh Malaysia, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini sepanjang kita berkampung 3 hari di sini. Ini hari yang terakhir. Perbincangan kita berkaitan dengan syirik dan khurafat. Bagaimana perbincangan syirik khurafat kita dengar dari awal slot sampailah pagi ini kuliah subuh oleh yang bahagia Profesor Dr. Uzaimi Ramli, Rektor KUIP pada pagi ini. Last kali akan pergi juga kepada perbincangan berkaitan dengan kubur. Tapi minta maaf lah, saya nak sebut kubur tu tak menangkap, kena sebut kubur juga. Sebab kami sini sebut kubur. Kan? Jadi tuan-tuan jadi perlis salah. Kan? Jadi tajuk ni seolah-olah apa yang berlaku pada hari ni kita nak simpulkan 2 hari perbincangan kita. 2 hari kita berkumpul. Jadi ziarah kubur antara anjuran syarak dan larangan. Tadi Dr. Zaimi pun serta juga isu kubur. Kan last kali syirik khurafat, dan kita lihat 2-3 menja ni tokoh-tokoh pemuja kubur seluruh dunia dipuja dalam masyarakat kita. Mai dari Yaman, mai dari Mesir. Kan dipuja dalam masyarakat, seolah kita tak kenal depa ni salah seorang daripada yang menyokong pemujaan kubur. Jadi hari ini kita nak bincang tajuk tu dengan masa yang ada. Jadi sebelum saya terus kepada persoalan, dalam masyarakat tuan-tuan sekalian ada 2 golongan lah. Golongan pertama melampau. Golongan yang kedua golongan yang serhada. Sebab dalam bab ni mungkin dia tak ada yang cuai. Sebelum ni kita belajar agama, dalam bab Ahlussunnah Jemaah dia ada la ifrat wa la tafrid, tidak melampau dan tidak cuai. Tetapi bab kubur ni melampau ada 2 golongan. Satu golongan takut kat hantu, lalu kok kubur je baca kumak kami ni punya takut kok kubur. Dia kata sagi kalau mai hantu kat 5 sagi macam mana kan. Sagi kalau mai Pontianak apa nama, harum manis bukan harum manis ni pelam perlis kan, harum sundal malam kan. Jadi nak sebut di sini golongan hak pertama punya penakut bak hantu. Hak ni penyokong industri cerita hantu hak Malaysia ni golongan hak pertama. Golongan hak kedua yang melampau, bukan dia takut kat hantu, hantu takut kat dia. Hak ni hak pemuja kubur ni kan. Hak ni hak pemuja kubur ni, pi menasyid lah, qasidah lah, pi berzikir lah, pi solat lah kat kubur, pi baca Quran kat kubur. Ni geng hak nombor 2, hantu takut dengan mereka. Yang ketiga adalah kita, golongan yang bersederhana. Golongan sederhana, golongan yang bersederhana ni kita kira apa yang kita nak buat Nabi buat tak? Zaman Nabi, zaman sahabat dianjurkan tak apa yang kita nak buat ni? Ini dipanggil ikut sunnah. Cuma untuk utara ni saya tambah sikit, ikut sunnah bukan ikut dan. Kalau Terengganu Ustaz ikut dang kot. Dang. Kan ikut sunnah bukan ikut dan. Ni ikut je kan. Orang main macam ni, oh sokong, main sini sokong. Allahu Akbar. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, ada satu hadis yang dia banyak riwayat hadis ni, cuma ini riwayat Imam Ahmad. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabda baginda, nahaitukum an ziyaratil qubur summa badali annaha turiqul qalb wa tudbi'ul ain wa tuzakkirul akhirah fazuruha.
wala taqulu hujra. Apa maksud hadis ni? Nabi kata, nahaitukum an ziyaratil qubur. Nabi kata, aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Zaman Nabi pada peringkat awal dilarang. Sebab apa? Zaman tu zaman yang penuh dengan jahiliah. Musyrikin Mekah, zaman sebelum tunduk puja kubur. Jadi zaman awal Islam Nabi larang daripada menziarahi kubur. Apa matlamat dia? Takut buat melampau kat kubur ni lah. Lalu Nabi kata, summa badali annaha turiqul qalb. Kemudian ternyata, maksudnya Nabi dibenarkan kan untuk membenarkan menziarahi kubur. Sebab apa? Ada 3. Yang pertama, turiqul qalb, boleh melembutkan hati. Kita yang fokus dunia apa semua ni, bila pergi kot kubur, kita rasa inilah tempat aku nak semadi selepas ni. Hak aku duk pulung kejar sekarang ni tak ke mana pun. Pangkatku ke mana, darjatku ke mana, kekayaanku kat mana, semua akan mai ke sini. Turiqul qalb wa tudmi'ul ain, boleh mengalirkan air mata. Duk fikir dalam kubur nanti, macam mana kita dalam kubur ni, kan? Boleh menitis air mata. Sebab masuk kubur tak boleh patah balik dah. Masuk kubur amalan kita dah terhenti dah. Kalau duduk dalam kubur boleh berzikir, boleh baca Quran, boleh habaq kat anak, tinggal telefon kat ayah pecah bagi penuh, tinggal sekali dengan untuk cah apa semua, ayah nak baca Quran dalam kubur sambil duduk tunggu pada masyar. Tak. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu. Bila mati anak Adam, terputus semua amalan. Jadi kita takut amalanku, hak penghujung hayatku, macam mana keadaan dia bila lalu kot kubur. Wa tudmi'ul ain, boleh mengalirkan air mata kita. Wa tuzakirul akhirah, boleh mengingatkan kita tentang akhirat. Bila mula masuk kubur, kita dah mula perjalanan menghala ke akhirat. Penghujung hadis ni berkata, wala taqu hujrah. Di kubur jangan duk cakap benda-benda yang batil. Jangan duk cakap benda-benda hak mengarut di kawasan perkuburan. Saya nak tutup perbincangan ni kan, sebab kami set masa ni, sebab nak bagi peluang Ustaz Syed Umar Azwan. Kami kat Perlis jarang dengar ceramah Ustaz Azwan ni kan. Hak kat Perlis duk dengar selalu dah saya ni kan. Satu hadis ni, asar daripada Hani Maula Osman radhiyallahu anhu. Dia cerita tentang Osman bin Affan. Dia kata, kana Osman idza waqafa ala qabr baka hatta yabulla lihyatuh. Dia kata Osman bila pergi ziarah kubur, dia akan berdiri. Sunnah di kubur ni berdiri, bukan duduk. Kan? Baka Osman akan menangis hatta yabulla lihatu, sehingga basah janggut dia. Maksudnya sunnah ni simpan janggut lah. Kan? Jadi hak mana tak ada janggut tu kena simpan baru mai perkampungan sunnah. Kecuali memang janggut tak tumbuh, tak payah. Kan? Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Osman, tuzkarul jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hadza. Wahai Osman, semasa ada tazkirah, semasa ada peringatan tentang syurga, tentang neraka, fala tabki, kamu tak menangis pun. Wa tabki min hadza, adakah kamu menangis sebab kamu berziarah kubur ni? Lalu Osman bin Affan qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra manzilun min manazilil akhirah. Lalu Osman angkat hadis ni. Asal dia angkat hadis ni, dia hadis marfu'. Bagaimana Osman kata, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur ini adalah tempat yang pertama daripada tempat persinggahan. Nak menuju ke syurga, nak pergi ke akhirat, ini persinggahan yang pertama. Lalu dia sebut bagaimana sabda baginda, fa inna minhu fama ba'dahu aisara min. Siapa yang selamat
ketika berada dalam kubur, selamat daripada fitnah kubur. Fama ba'dahu aisara min, apa yang selepas tu lebih mudah urusan untuk dia. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyadda min. Dia kata sesiapa yang tak selamat dalam kubur, apa yang selepas tu lebih teruk lagi. Sebab itulah dia menangis. Sebab itulah tuan-tuan puan sekalian, di samping kita menyokong sunnah, kita mendukung sunnah, kita menyebarkan sunnah, kita juga risaukan diri kita. Adakah kita selamat dalam kubur nanti? Situlah tempat pertama perjalanan, persinggahan kita nak pergi ke akhirat. Kita bukan seronok sama mana pun kita ramai ke kita tak ramai. Yang penting kita mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab antara soalan pertama yang akan ditanya dalam kubur, ma taqulu bihadzal rajul, kamu kenal tak siapa lelaki ni? Malaikat tanya kita. Siapa yang kenal itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat dia. Sebab itulah kita nak perjuangan kita menghala kepada perjuangan Nabi-Nabi. Terus masuklah Nabi SAW supaya apa yang kita selamat dalam kubur, selamat habis mudah-mudahan dalam urusan-urusan persinggahan-persinggahan yang terakhir sekali. Hajat kita adalah ke syurga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bahagia Tuan Haji Ahmad Sirajuddin. Tuan-tuan, satu penjelasan yang begitu cantik, menarik di awal bicara kita tuan-tuan, di bawah tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini, ziarah kubur antara anjuran syarak dan larangan. Jadi Tuan Haji sebut tadi, apabila kita menziarahi kubur, sepatutnya kita mengingati akan soal kematian, apatah lagi soal kehidupan kita di akhirat. Jadi apa yang penting tuan-tuan, kita perlu menjaga adab-adab tata susila kita ketika menziarahi perkuburan seperti mana yang disyariatkan oleh petunjuk as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para tetamu Allah yang dikasihi sekalian, saya nak teruskan perbincangan kita kepada yang bahagia Ustaz Tuan Syed Muhammad Azwan. Jadi Ustaz Tuan Syed, apakah ada larangan-larangan tertentu ketika mana kita menziarahi perkuburan? Kadang-kala berbagai-bagai ritual, keadaan, suasana dan cara beribadah kita di ketika mana berada di kuburan. Silakan yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Fadil Tuan Moderator Ustaz Hashim, Fadil Ustaz Sirajuddin, panel pertama, nganjur perkampungan sunnah dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, ini kali pertama lah saya jadi panel sini di perkampungan sunnah ni. Tak, biasanya saya jadi peserta sahaja kan. Jadi tahun ni dijemput untuk jadi panel ni, gelabah sikit lah. Pertama sekali minta maaf lah Ustaz, tak erti nak cakap perlih ni. Jadi terpaksa guna bahasa tempatan jugalah. Hak faham-faham lah, hak tak faham tu kena tanya semula insya-Allah lah. Berkenaan dengan soalan yang Fadil Ustaz Hashim sebut tadi berkenaan dengan larangan-larangan ketika kita ziarah kubur. Memang betul sebagaimana Ustaz Hashim sebut tadi, sebagaimana Ustaz Sirajuddin sebut tadi, tentang syirik dan khurafat ni tak boleh lari dengan kubur. Syirik, khurafat, satu lagi kita kata benda bid'ah. Ini benda yang tak tahulah bila generasi yang keberapa yang dapat basmikan benda ni dengan upacara-upacara ataupun benda-benda yang berkait dengan kubur ni. Memang terlalu banyak benda-benda yang dilakukan khususnya dalam masyarakat kita, baik masyarakat di negara Arab sekalipun. Terlalu banyak benda-benda yang tidak dianjurkan oleh syarak pun yang dilakukan. Malah yang menjadi masalah kita kata ialah apabila benda tu dianggap sebagai agama. Di kubur ni ada khurafat-khurafat yang kita kira bukan agama. Ada yang kalau di kubur siapa, Tok Yangguk di Kelantan tu kan,
Ada benda khurafat yang dia buat, dia cari nombor ekor. Yang tu tak ada Tok Lebar buat benda tu. Dan benda ni orang anggap, memang orang tahu benda tu salah. Tak ramai pengikut pun. Tak se-famous sebagaimana yang berlaku hari ni. Tak. Yang menjadi masalah, ada amalan-amalan yang dianggap agama dan dianggap benar pula benda yang dia buat. Dulu masyarakat kita ni dengan kubur, dia orang buat kubur asal di kubur ni dia buat benda-benda yang kita kira benda yang bercanggah dengan agama tanpa hujah ataupun tanpa ilmiah apa pun. Tapi hari ni masyarakat kita ni buat dengan dia ada tok syekh dia ada penyokong utamanya, dia ada tok guru dia yang diimport dari Yaman, dari Indonesia, dari mana-mana pun. Bila kita berhujah, dia lawan balik hujah kita. Jadi terduduk juga kita nak membasmi penyakit ini. Saya sebutlah dari 2-3 pengalaman di kampung saya lah, saya sebut. Minta maaf kalau ada orang kampung sini ataupun orang kampung dengar ke. Tapi benda yang perlu disebut. Dalam masyarakat Said tu utamanya di kampung saya ni, kita ada kubur datuk kami lah, dikenali sebagai Tok Ku Pasir. Tok Ku Pasir ni asal nama dia Said Abdul Rahman. Ini tok yang keberapa saya pun tak pasti, yang ke-7 ataupun yang keberapa. Apa masyarakat kita buat dulu di kubur ni? Mana-mana bayi yang baru lahir, saya tak tahu sini ada ke tak. Tapi di Terengganu, di kubur Tok Ku Pasir baik, di kubur Tok Ku Paluh, ada benda ni yang dilakukan. Apa dia buat? Dia panggil upacara pijak tanah. Sini ada juga ke? Upacara pijak tanah. Saya alhamdulillah keluarga tak sempat buat. Tapi generasi awal memang ada benda ni. Apa dia buat? Mana-mana bayi yang baru lahir, tanah yang pertama yang mesti dipijak adalah tanah kubur tok ni dulu. Sebab untuk ambil berkat dan sebagainya, untuk selamatkan baby dan sebagainya. Macam-macam etika lah yang diajar. Ini berlaku. Dan yang dulu tu, yang orang yang buatnya bukan orang lain, Tok Imam yang buat. bukan kata apa ni, nelayan ke siapa, tak. Tok Imam sendiri yang buat upacara tu. Ini berlaku. Dan alhamdulillah benda ni telah dibasmi. Benda ni dah, generasi kami sekarang ni dah tak ada dah. Tak. Tapi sekarang ni dia buat dalam bentuk lain. Dia cuba hidupkan dengan cara dia buat haul. Sambutan haul. Saya setakat ngaji haul ni ada dalam bab zakat je, Ustaz. Tak. Haul dan nisab. Tiba-tiba bab kubur ada juga haul. Dijadikan upacara tahunan. Dengan majlis yang besar-besar. Dihiasi kubur. Ini semua benda yang dilarang semua. Malah satu kubur keluarga kami di Terengganu tu dihias sampai beribu-ribu habis duit di situ. Ini apa ni kita kata? Beribu duit pula, duit daripada infak, daripada sedekah. Kalaulah duit tu diinfak untuk bina madrasah ke, buat rumah anak yatim ke, itu lebih besar ganjaran pahala untuk si penginfak. Tapi malangnya digunakan untuk bina sebuah kubur. Malah kita pernah dengar Nabi SAW melarang membina kubur ni. Dia termasuk dalam larangan. Tapi ditakwil. Tak, ditakwil kefahaman hadis. Tak, dia kata larangan ni untuk kubur biasa. Kubur wali-wali lain boleh kita bina. Malah kita kena bina kubur wali. Satu kubur keluarga kami di Terengganu sana, alhamdulillah pihak keluarga, awalnya pihak keluarga melarang, Ustaz. Pihak keluarga tidak bersetuju untuk bina kubur ni, untuk dijadikan upacara dan sebagainya. Alhamdulillah. Tetapi oleh kerana pihak keluarga ni bukan orang alim juga, maka didatangkan orang alim, Tok Syekh besar mari dia syarah, siapa perekat, dia kata tak apalah, buatlah. Dan hari ni dia dah bina macam-macam di kubur ni. Ini saya nak sebut suasana ni memang menggerungkan kita.
Sebab sebagaimana yang saya sebut tadi, dulu masyarakat kita buat perkara bid'ah dan perkara syirik tanpa disandarkan dalil, tanpa disebut bukti-bukti ataupun hujah-hujah. Hari ini mereka buat dengan hujah. Malah mereka dengan beraninya mereka kata tak salah benda saya buat ni. Seperti istighatsah kita tu, minta dengan kubur tu. Kita dengar Ustaz Adli biasa dia baca sama syair tu. Syair ketika dia ziarah kubur orang. Tak, jitnakum, qasadnakum, talabnakum. Apa lagi kita nak takwil ucapan ni? Kami datang kepada kamu wahai orang dalam kubur ni. Tak, wali ni. Kami qasad kamu, kami tuju kepada kamu. Kami talabnakum, kami minta kepada kamu. Apa kita nak takwil ucapan ni? Dia kata saya memang minta dengan kubur, tapi hakikatnya Allah yang memberi. Salah tak ucapan ni kita agak? Kita kata dalam keadaan situasi ni, orang yang istighatsah dengan kubur ni, mana-mana wali ke, hatta Nabi sekalipun, tak, bila dia kata talabnakum, kami minta kepada kamu wahai wali yang telah mati, kita bincang ni, yang telah mati. Tak, maka ada dalam dua situasi sini. Situasi pertama memang dia minta, dia qasad betul-betul kepada si mati tadi. Tak, dia kata memang si mati ni boleh memberi manfaat ataupun boleh menolak mudarat dia. Maka sini tak sepakat kita kata ini adalah syirkul akbar, syirik besar yang telah dia lakukan. Tapi dia kata saya tak gitu. Saya memang saya minta dengan dia, hakikatnya Allah yang memberi. Tak, dia kata saya minta talabnakum, tapi hakikatnya Allah yang memberi. Di sini para ulama akidah kata tetap syirik. Tetapi ulama kata syirik kecil. Dia kata kalau syirik kecil tak apalah Ustaz. Subhanallah. Tuan-tuan, nama dia syirik kecil. Dia bukan macam hadas kecil. Syirik kecil ni dia dosa besar juga. Tapi dia orang ni bermain-main dengan benda ni. Kita ambil ada nasyid dulu apa? Arithna ya Rasulullah, arithna ya Rasulullah. Dia orang boleh bermain benda ni. Sedangkan benda tu ucapan-ucapan yang boleh membawa kepada kesyirikan. Walaupun dengan niat dia kata Allah yang memberi. Tak, Allah hakikatnya Allah yang memberi manfaat, memberi mudarat, tapi saya minta melalui dia. Kita kata dia tetap syirik. Ini dibincang. Sebab itu meletakkan asbab yang bukan asbab yang Allah letak. Ada sebahagian pelajar-pelajar kita yang belajar di Yaman, dia bawa balik tanah kubur benar, tanah kubur. Ini saya tengok depan mata ni. Saya pernah hantar ada pelajar dia nak balik kan, bila sampai di airport terpaksa lalu scan tu kan. Bila scan, polis tengok ni hamba bawa balik ni. Dia kata tanah kubur wali, dia kata. Polis dengung. Pening tu polis Yaman tu. Dia bawa balik. Dengan iktikad tanah ni boleh buat berubat, boleh buat penawar, boleh ambil berkat. Kita nak kata apa? Orang kata lebih maju daripada bisnes jual pasir. Jual pasir selori berapa sini Zat pasir. Ni dia punya. Ya subhanallah. Jual balik. Ni pelajar-pelajar kita ni, yang mana bila balik Malaysia orang panggil dia syekh, orang panggil dia ustaz. Dia ni lah buat balik tanah kubur ni. Kita kata mana? Dah hari ni balik dah rasanya dah. Tok Habib besar dia balik dah. Dia orang mari ke Malaysia, subhanallah, dengan sambutan, dengan apa. Kita mengharapkan sebagaimana Fadil Tuan Mufti kita menyeru pimpinan negara ni supaya kaji balik apa yang disebut oleh Dr. Yusof Qardawi dan sebagainya. Jangan bermudah-mudah. Kamu nak berpolitik lah, tapi jaga akidah umat Islam ni. Jangan atas dasar sokongan politik semua ulama sapuh belaka ni. Apa cerita kita kata tak? Jangan, hati-hati. Tak. Akidah ini perlu dijaga. Perlu dijaga. Jadi berkenaan dengan larangan-larangan terlalu banyaklah.
mungkin masa saya rasa tak sempat saya sebut semua, tapi saya sebut beberapa perkara tentang larangan-larangan di kubur. Pertama sekali ketika kita membawa jenazah, dia ada larangan ziarah kubur ni. Pertama ketika kita bawa jenazah masa kematian, dia ada larangan-larangan dia. Dan ketika kita ziarah biasa pun ada larangan-larangan yang Nabi pesan kepada kita. Tuan-tuan, saya nak sebut begini, kita dengan ziarah kubur ni dia termasuk ibadah. Sama sebagaimana ibadah solat kita, sama sebagaimana ibadah puasa kita. Maka ibadah ziarah kubur ni pun dia ada pantang larang dia. Dia ada kaedah yang Nabi ajar kepada kita. Jangan kita ikut dang, kita panggil, ikut dang nak pergi ikut dang kita nak buat apa pun. Jangan. Ada panduan dia. Sebagaimana masyarakat kita ni dengan sembahyang dia, dengan solat dia dijaga sungguh. Rukun 13 tu masya-Allah. Tak? Gerak pun dia takut dalam sembahyang Ustaz. Nak garu gatal, nyamuk ketik ni. Siapa? Dah nyamuk tu kenyang dah baru siapa tangan ni. Garu pun slow-slow. Beraluhnya dia sembahyang. Sebab apa? Sebab ulama kita tok tunggu dulu ajar sembahyang ni ibadah. Tak boleh nak gerak. Bayangkan kalau ada orang yang batas sembahyang adalah soft, nak boleh kesapan, nak boleh tertutup soft tu lama mana agak-agak kita ambil masa. Sebab apa? Saya respect benda ni sebab masyarakat kita terlalu beraluh dengan ibadah solat dia. Dia takut ibadah solat dia ni batal. Dia takut ibadah solat ni tak kena dengan syariat. Tu bagus. Tapi masalahnya hanya solat saja. Benda lain je bahan rambang habis. Benda lain dia bahan rambang. Terutama dalam bab kubur. Start daripada kematian sampai ke mana kita tu. Memang terlalu banyak benda-benda yang tak ada panduan pun. Saya biasalah masyarakat kampung ni jemput untuk urus jenazah ni. Tapi biasanya kita bila kita nak buat ikut sunnah ni Ustaz, masalah otai lama ada. Orang lebih dengar otai lagi. Kita kata buat macam ni. Otai lama lagi kata, kena letak sejadah. Mana sejadah yang disemayang tu? Letak sejadah dalam keranda tu. Letak sejadah, dicari-carikan pula sejadah. Kita kata, kenapa buat gini ni? Memang gini ya. Letak sejadah. Macam-macam lagi dah. Ketika kita bawa jenazah ni, ini saya rasa dalam masyarakat kita kurang, iaitu raf'us saut bi dhikrin au qira'atin au ghairu dhalik. Masa bawa jenazah, tempat kita saya rasa bawa jenazah dalam keadaan diam, alhamdulillah. Tapi masyarakat Arab, saya duduk di Amang, kalau tuan-tuan tengok dia orang pergi jatuh jenazah ke kubur ni, sebiji macam demonstrasi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuat dia berzikir. Kita ingatkan ada demo, ada apa kan? Rupa-rupanya bawa jenazah. Dari masjid sampai ke kubur tu memang dia berzikir dengan kuat. Satu. Lepas tu upacara yang dia, bila dia nak kebumikan jenazah, masukkan jenazah dalam kubur ni, sambil masuk tu dia akan baca Yasin ramai-ramai. Yang ni orang kita tak lepas. Tak boleh nak buat. Sebab ramai tak ngapa Yasin. Dia orang memang dia baca. Dia punya limit dia mesti selesaikan kebumi jenazah ni sehingga habis khatam Yasin. Khatam Yasin selesai jenazah. Itu gaulik yang dia buat. Dan ini termasuk dalam larangan kita meninggikan suara. Banyak di kalangan para ulama kita menyebut tentang benda ni. Antaranya riwayat an Qais bin Abbad, dia kata kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as saut 'inda thalath, 'inda al-janaiz wa 'inda al-dhikri wa 'inda al-qital. Dia kata dulu para sahabat Nabi sangat membenci meninggi-ninggikan suara pada 3 tempat. Dia kata pertama ketika jenazah, ketika membawa jenazah ni tak perlu tinggi suara, berzikir, berdoa, memohon pengampunan kepada si mati dalam diri masing-masing. Itu kaedah kita. Dan juga wa'inda zikri, alhamdulillah pihak Jabatan Mufti dah keluar dah tata cara zikir selepas solat bagaimana pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dan kita tengok ini dalam hadis ni disebut wa'inda zikri, ketika zikir pun para sahabat tak suka meninggikan suara. Yakrahuna dhalik. Para sahabat membenci perbuatan lagu tu.
Tambah-tambah kalau kita mengganggu orang. Bayangkan. Pernah saya berhenti semayang tak? Allah. Kita nak baca pun tak boleh nak semayang. Dia berzikir dah lah kuat satu hal. Dengan mic pula, subhanallah, subhanallah, sekampung dengar dia punya zikir. Macam mana kita nak solat? Inda zikri, ketika berzikir jangan tinggi suara. Tak. Wa indal qital, dan juga ketika berperang. Tak, para sahabat tak suka meninggikan suara. Ini satu. Kedua, mengikuti jenazah dengan api. Ini pun perbuatan jahiliyah yang dicegah, kecuali ketika malam. Tak, pernah Nabi mengebumikan jenazah ketika malam, ya, itu keperluan. Tapi ada perbuatan-perbuatan jahiliyah dulu, mereka mengiringi jenazah ni dengan api. Begitu juga qu'udul muttaba' laha qabla an tudha 'ala al-ardi. Yang ini pun satu. Bila kita bawa jenazah, kita dilarang untuk duduk sehinggalah selesainya ataupun sehinggalah diletakkan jenazah, barulah dibenarkan duduk. Sebagaimana Ustaz Sirajuddin sebut tadi, sunnah ziarah kubur ni ghaliknya berdiri, walaupun ada riwayat-riwayat yang Nabi duduk. Tapi ingat, jangan sekali-kali kita duduk di atas kubur. Kalau kita di Terengganu, di kubur-kubur di Terengganu ni, dia ada batu belindang, Ustaz. Ataupun kita panggil kepuk. Ini pun satu hal jugalah, kita kata tak. Ini satu benda yang perlu diperbaiki. Sebab itu juga termasuk dalam larangan sebenarnya. Nabi melarang kita meninggikan kubur lebih daripada sejengkal. Dah batu belindang ni agak-agak berapa jengkal. Saya rasa 2 kaki tu. Batu. Bang, jadi kalau lah kita kata bagi orang-orang yang memang dia bisnes, kita bukan nak kacau bisnes orang, tapi cuba ejah buat 1 jengkal. Tak, kos pun jimat. Daripada dia buat tinggi-tinggi tu tak. Tapi selebih baik kita kata tak perlu membuat binaan apa pun atas kubur ni. Satu, bila kita letak batu belindang atas kubur ni, dia mengundang untuk orang duduk atas tu. Orang akan bertenggek atas tu. Khususnya ketika upacara kebumian jenazah. Orang dia letih semua, dia akan duduk. Pertama, larangan duduk ni dalam hadis sebut, pertama kita dilarang duduk sehinggalah selesainya diletakkan jenazah, baru kita dibenarkan duduk. Satu. Kedua, larangan duduk di atas kubur. Tak boleh kita duduk atas kubur. Ini biasa berlaku ketika orang mengadakan upacara talqin. Masyarakat kita ni tak lepas daripada talqin. Saya tak kata menentang 100% tentang talqin ni. Tak. Cuma kita nak kata panduan dia. Mana-mana orang yang rasa dia kata okey, ada nas dia, ada dalil dia untuk talqin ni, tak apa kita kata. Kita tak kata benda tu bid'ah dan sebagainya. Tak. Tapi hati-hati, jangan siapa bila talqin dia apa tika dia tu atas kubur mana pun dia duduk semua. Jangan. Tak, hati-hati. Jangan duduk atas kubur betul tu. Itu termasuk dalam larangan Nabi kita SAW. Sehingga dalam satu hadis Nabi ancam, Nabi kata, kalau kamu duduk kena besi panas, tak, pada anggota kamu lebih baik daripada kamu duduk atas kubur ni. Mana larangan keras, sehingga sebahagian ulama meletakkan hukum dia haram, sebab ada ancaman daripada Nabi benda ni. Nampak? Ada ancaman daripada Nabi SAW tentang duduk di atas kubur ni. Dan membina binaan itu pun dilarang. Tak, membina sebarang bentuk binaan termasuk dalam larangan Nabi kita SAW. Begitu juga kita dilarang memakai selipar ketika memakai capah ataupun memakai apa sahaja ketika kita ziarah kubur. Cuma benda ni khilaf ulama. Sebahagian ulama mengharuskan, sebahagian ulama memakruhkan memakai selipar ni. Kita tengok situasi lah. Kalau kata memang memerlukan sebab ada duri dan sebagainya, tak apa, kita tidak. Begitu juga larangan memakai kelambu di kubur-kubur ni. Biasanya kubur-kubur Tok Wali lah, tak, dia akan pasang kelambu. Di Yaman ada satu kubur wali, kelambu dia ni dia akan tukar setiap tahun, setahun sekali. Macam kelambu Kaabah dah.
Dia akan tukar setahun sekali. Maka kelambu yang ditukar tu, dia orang pakat bagilah tak untuk ambil berkat dan sebagainya. Ini berlaku. Dan ini termasuk dalam larangan. Kat mana dalil dia? Dalil dia ulama ambil daripada apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah letak satu kain di dinding rumah dia. Lalu Nabi kata, Nabi sebut apa? Innallaha lam ya'murna an naksu hijarata wattin. Nabi kata sesungguhnya Allah tak suruh pun kita gi tutup, gi satair ataupun gi pasang kain atau sebagainya pada batu ataupun pada tanah. Maka dari sudut ni para ulama kata dilarang kita memasang cadar ataupun apa pada kubur-kubur dan sebagainya ni. Dan yang paling tegas sekali tahrimul masajid, membina masjid di atas tanah kubur-kuburan. Benda ni masyarakat kita dia terbalik. Dia bukan bina kubur, bina masjid di kubur, tapi masyarakat kita ni biasanya dikuburkan dekat masjid. Ini berlaku dalam masyarakat. Dan benda ni pun dibincangkan oleh para ulama. Sepatutnya kubur dan masjid ini dipisahkan. Sebab dia termasuk dalam ancaman Nabi. Nabi kata la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Nabi kata Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasara dahulu. Kenapa? Antara amalan mereka jadikan kubur-kubur Nabi mereka ni sebagai masjid. Apa maksud sebagai masjid? Tempat beribadah. Dijadikan kubur-kubur ni tempat ibadah. Dijadikan, diiktikadkan kubur-kubur mereka ni sebagai orang kata tempat mustajab doa. Dan ini berlaku. Saya pernah pergi ke kubur Hud di Yaman, yang didakwa sebagai kubur Hud lah. Tak, para ulama ahli sunnah kita tak setuju dengan benda tu. Sebab kita tak tahu di mana kubur sebenarnya, kubur Nabi Hud alaihi salam. Hanya dakwaan mereka berdasarkan mimpi-mimpi wali mereka. Lalu dibina masjid-masjid di situ. Tahun lepas terakhir sekali saya pergi, bila saya pergi sampai ke kubur Hud ni, mereka sedang membuat pembinaan yang besar-besaran. Mereka dah bina, kita kira dah dibesarkan masjid yang berada di kubur Hud alaihi salam. Masya Allah, ini satu benda yang sangat membimbangkan kita. Tuan-tuan tahu siapa penziarah yang paling besar sekali yang datang ke bumi Yaman ni? Tak, di kubur Hud ni siapa? Dari mana? Agak-agak dari mana? Dari negara kita, dari negara jiran. Setakat rekod yang saya tahu, rakyat Malaysia yang berada di bumi Hadramaut hari ni yang berdaftar dengan kedutaan hampir 500 orang. Kita boleh bayang. 500 orang. Ada yang memang niat nak mati situ pun. Ada di kalangan mokcik-mokcik yang pencing ni jual semua aset dia di Malaysia ni, beli tanah, beli rumah di Yaman ni. Kenapa ada apa di Yaman ni sebenarnya? Diwar-warkan ni kota 1000 wali. Ini kota 1000 wali. Sehingga ada di kalangan yang pentaksub ni jalan pun tak pakai selipar tak? Sebab dia kata nak ambil berkat. Debu-debu ni pernah dilalui oleh wali-wali Allah. Tak pakai selipar tak? Ini benda yang berlaku. Jadi saya rasa sekadar itulah apa yang boleh saya kongsi. Ini termasuk dalam larangan-larangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kubur. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Syed Muhammad Azwan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, itu dia di antara larangan-larangan ataupun pantang larang yang dituntut kepada kita, apatah lagi ketika mana kita menziarahi tanah perkuburan yang boleh dijadikan panduan dan pengajaran kepada kita bersama, insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat, para tetamu Allah yang dikasihi sekalian, saya nak berbalik kepada ahli panel kita yang bahagia Tuan Haji Ahmad Sirajuddin. Jadi Tuan Haji, kita menziarahi kubur ni sepatutnya mengingatkan kita kepada kematian. Tapi Tuan Haji kadang-kadangnya boleh menjatuhkan syirik dan sebagainya. Jadi apakah perbuatan-perbuatan semasa kita ziarah kubur itu boleh menyebabkan pelakunya jatuh kepada syirik? Falyatafadhal mashkura. Silakan. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah.
wa ala alihi washabbihi. Terima kasih tuan moderator, sahabat panel, tuan-tuan puan-puan rahmat Allah sekalian. Dalam bab ziarah kubur ada perkara yang disyariatkan dan ada perkara yang dilarang. Nak bezakan di situ. Bila kita buat yang disyariatkan, yang disunahkan, maka tenggelamlah yang dilarang, yang menjadi bid'ah, yang menjadi khurafat. Isu sekarang ni sebab orang puja yang hak khurafat, yang bid'ah, menyebabkan yang sunnah ini tenggelam. Kitalah penghidup sunnah. Bayangkan setiap daripada kita ni ada 5 orang anak, kita risau tu hak 500 yang Ustaz Syed sebut tu. 500 tu balik duduk seluruh Malaysia pula pakat puja kubur belaka. Kan? Jadi kita hak sini ni, setiap daripada kita ni, apa peranan kita nak menghidupkan sunnah ni, kan? Sebagaimana kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ayanqusuddin wa ana hayy, adakah agama ini akan lemah selagi mana aku masih hidup? Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, untuk bincang isu ni saya tertarik kata-kata Al-Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani. Sana'a, Ustaz pergi tempat dia. Dalam kitab Subulus Salam, Imam As-San'ani ni dia meninggal 3 kurun yang lalu. Dia meninggal pada tahun 1182 Hijrah, dan dia antara tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Subulus Salam dia sebut tentang ziarah kubur. Dia kata wa maqsudu ziyaratil qubur ad-du'a'u lahum wal ihsanu ilaihim wa tazakkurul akhirah wa zuhdu fid dunya. Dia sebut 4, banyak lagi sebenarnya yang maksud di sebalik ziarah kubur ni. Dia sebut 4. Dia kata yang pertama, tujuan matlamat untuk ziarah kubur ni yang pertama ialah ad-du'a'u ilaihim, untuk kita berdoa kepada si mati, kita berdoa kepada penghuni kubur. Bayangkan setiap hari memang kita sentiasa lalu kubur. Saya dari rumah saya nak main pejabat ni, duk lalu kubur Tok Sri Mani. Kan ada kubur situ. Kadang-kadang lalu dekat kubur pada Boho Temak, tepi traffic light tu. Kalau sini kubur Tok Paduka, dia terlindung sikit, kan? Jadi bayangkan bila kita lalu kat kubur ni, dengan kita bagi salam, dengan kita mendoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa adkhilhumul jannah wa a'izhum min azabil qabr wa fitnatihi wa min azabin nar. Kalau sehari 5 kali kita lalu, 5 kali dah kita baca doa. Tuan-tuan, yakinlah dikala kita masih hidup, kita mendoakan untuk orang mati, dan dikala kita mati, yakinlah ada orang yang akan berdoa untuk kita. Wal ihsanu ilaihim, yang kedua As-San'ani kata, buat baik kepada penghuni kubur. Kita mai, kita bagi salam, assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Sejahtera kepada kamu wahai penghuni kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun, kami selepas ni insyaallah pun akan mai sini. Nas'alullaha lana, kami minta untuk kami dan untuk kamu al-afiyah, keselamatan, minta selamat, kan? Wa tazakkurul akhirah, yang ketiga, dengan mai kubur ni maksud dia, tujuan dia untuk kita ingat ke akhirat. Macam saya sebut tadi pusingan pertama tadi, bagaimana bila kita kadang kita pulun sangat dunia ni, lupa akhirat, kan? Kita lupa ke akhirat disebabkan sibuk dengan dunia ni. Yang keempat, wazuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Kalau pulun ke dunia tak pulun sangatlah. Kalau pulun ke dunia pun sebagai kita kata mazra'ah untuk akhirat, sebagai tempat ladang untuk kita bajak hasil kita akan terima ke akhirat. Kemudian As-San'ani sebut, dia kata apa? Wa amma ma ahdatsahu al-'ammah min khilafi hadha. Dia kata ada pun yang direka-reka oleh orang awam
telah menyalahi 4 maksud tu. As-San'ani sebut ni 3 kurun yang lalu. Sana'a kira tempat sunnah lah, mudah-mudahan kan. Mungkin yang Ustaz Said sebut tu di Hadramaut. Itu 3 kurun yang lalu. Sebenarnya isu ni bukan 3 kurun ni, sebelum tu dah ada dah orang melampau bab kubur ni. Dah ada dah orang melampau. Jadi dia sebut antara benda-benda yang direka dalam bab ziarah ni ialah kadu'aihim al-mayyit, seperti orang berdoa minta dengan si mati. Kan kadang-kadang kita dengar pelik-pelik bawa-bawa ni. Ustaz Zaid dia berkata apa? Dia berkata sebenarnya kita minta dekat orang hidup ni. Kan? Macam kita juga dia kata boleh setakat minta ke Tuhan. Orang mati, orang soleh, wali, dia kan mati dah. Dia dekat dengan Tuhan. Kan? Bila dia dekat dengan Tuhan, kita pergi minta kat dia, dia direct minta dengan Tuhan terus. Lepas tu nak letak mana ayat yang Tuhan kata ud'uni astajib lakum, berdoalah minta dengan aku akan mustajabkan untuk kamu. Tuhan tak ajak perantara. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, bila mereka bertanya engkau tentang aku, katakan aku dekat dengan mereka. Kemudian wal istighasah bihi, dan minta tolong dengan orang mati ni. Bila berlaku sesuatu lemah dekat lok, jerit minta tok wali tolong. Allahu akbar. Wa su'alillahi bihaqqih, dan minta dengan Allah, dengan berkat si mati, dengan perantaraan si mati, dengan tawassul kepada si mati. Wa talabul hajati ilaihi ta'ala bihi, dan minta hajat melalui perantaraan si mati. Lalu As-San'ani rahimahullah dia kata apa? Fahadha minal bid'i wal jahalat. Dia kata semua perbuatan ni, dia kata adalah perkara yang bid'ah. Bukan Ustaz Sirajuddin yang sebut bid'ah, As-San'ani tokoh mazhab Syafi'i yang sebut. Kena habaq macam tu. Saya dah kata, tengok Ustaz polis sikit-sikit bid'ah. Tak, ini tokoh dalam mazhab Syafi'i, Muhammad bin Ismail As-San'ani, yang meninggal pada tahun 1182 Hijrah. Tokoh dalam mazhab Syafi'i yang mengarang Subulus Salam, yang mensyarahkan kitab Bulughul Maram min adil ahtil akam. Maksudnya kitab ni, pada kitab Bulughul Maram ni Datuk Mufti kita mengajar di masjid ni hari Khamis malam Jumaat. Cuma saya nak sebut di sini fahadha minal bid'ah. Dia kata semua perbuatan hak minta dengan mayat, minta dengan si mati, perantara si mati, apa semua ni, ini suatu bid'ah dalam agama. Dan satu lagi dia sebut wal jahalat, benda yang bodoh. Kan kalau orang utara dia tak sebut bodoh, rasa macam tak apa. Bodoh kan bodoh kat mana tuan-tuan sekalian? Bodoh kita hidup pergi minta orang mati. Orang mati jenazah dia, kita nak kena mandikan dia, kita nak kena kapan kat dia, kita nak kena solat kat dia, kita nak kena bawa pergi ke kubur, tanam dia, geletek dia tak gelak pun, dia pun mati dah. Tiba-tiba bila duduk dalam kubur, kita pergi minta kat dia. Benda bodoh tak tu? Tak, ni bukan marah kat tuan-tuan. Tak, ni saja je semangat dengan semangat. Kan duk rasa macam mengata orang yang duk pergi kubur ni. Kan lima semua hak okey dah. Kan ini wal jahalat, benda yang bodoh. Kita ada Al-Quran, ada sunnah. Quran cerita jelas minta dengan Tuhan, minta dengan Tuhan. Benda sunnah, perbuatan Nabi. Kan kita kata sejarah di Mekah tu, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Ismail apa semua, kan tak ada pun Nabi dia pergi cari kubur mana-mana ke. Nabi pun sebagaimana surah Quraisy cerita, bila musim panas pergi ke Syam, bila musim sejuk mai ke Yaman. Kan perdagangan pada ketika tu. Kan nak kira di Syam tu kubur macam-macam Nabi ada. Di Yaman yang ada sekarang ni macam-macam Nabi pun ada. 1000 wali tadi Ustaz Syed sebut. Kan tak ada yang Nabi ajak macam tu. Kan? Jadi ini yang berlaku. Jadi kesian kepada masyarakat. Jadi inilah peranan kita tuan-tuan sekalian, nak ajak masyarakat supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah.
Kita bukan nak bertelagah dengan orang, kita bukan nak menghukum orang, kita bukan nak menyerang orang, tetapi kita nak menerang kepada orang tentang hukum hakam. Kadang yang berlaku ni tuan-tuan bukan orang lain, ayah kita, mak kita, adik kita, abang kita, kan, jiran kita. Kadang setengah tu mak ayah sunnah dah, mai ke anak kepala bid'ah, Allahu akbar. Kan, letih kita, kan. Jadi ini peranan kita. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu hak mana yang disyariatkan dan hak mana yang kita kata dilarang oleh agama. Dan saya nak tutup sebab banyak dah tadi Ustaz Said cerita. Saya risau dah Ustaz Said cakap tadi. Ustaz Said cakap ni modal aku ni, jadi sekurangnya aku selamat Ustaz Said cakap dah. Kan? Jadi rasa lega. Cuma saya nak sentuh hak mana Ustaz Said dah sebut. Jadi apa yang kita belajar tuan-tuan sekalian tentang antara perkara yang membatalkan akidah ialah kita menjadikan seseorang sebagai perantara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bezakan perantara ini semasa hidup tak apa. Kita nampak dia orang soleh, dia orang baik, dia tok guru besar. Kita pergi, ustaz tolong doa kat saya ustaz. Ustaz tolong doa kat anak saya ustaz. Ustaz kita minta untuk orang hidup. Ada masalah. Yang menjadi dosa besar di sini yang menyebabkan berlaku syirik yang bawa kepada kekafiran ni, bila menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara dengan Tuhan. Itulah syirik. Kan dulu kita kata fatwa, contoh fatwa kebangsaan ke, muzakarah Mufti Malaysia ataupun fatwa Melaka ke, mengharamkan ziarah kubur Pulau Besar. Masuk dalam fatwa Melaka. Orang Melaka pada sini. Tiba-tiba mai kepala Naqsyabandiyah. Geng Naqsyabandi pi ziarah. Sebelum ni fatwa kata haram, mai geng-geng depa terus jadi okey, boleh pula. Siap ada video lagi rakam. Syekh Nazir masa dia mai tu nampak jelas ayat dia minta kepada wali-wali yang dikatakan disimpan ataupun dimakamkan di Pulau Besar Melaka ni. Benda jelas syirik. Macam saya sebut tadi, orang kita dia suka takwil. Dia kata kita bersangka baik sebab Syekh Nazir ni dia tarah wali. Bukan tarah wali. Dia nampak apa yang kita tak nampak. Allahu akbar. Kita dah bincang kemarin tentang kayu ukur syirik dan khurafat. Di mana kadar dia? Sebab itulah tajuk daripada awal pagi Jumaat asal usul syirik sampailah penutup malam ni, dia ada kesinambungan dia. Bukan kata jabatan mufti menghentam letak tajuk, tak, dia ada kesinambungan dia. Untuk mantap, jarang ni kita boleh dapat ilmu 3 hari yang macam ni tuan-tuan sekalian. Kalau kita belajar kita mungkin makan masa 2-3 tahun. Istiqomahlah untuk 3 hari ini untuk kita dapat banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syirik dan khurafat, termasuklah apa yang dikaitkan dengan kubur. Jadi di kubur ni antara yang dilarang solat. Nabi suruh kita solat kat rumah, bukan solat di kubur. Sallu. Nabi kata pada ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha qubura. Nabi kata semayalah kamu di rumah kamu dan jangan jadi rumah kamu seperti kubur. Maksudnya kubur bukan tempat solat. Tetapi janganlah pakai hadis ni mentang-mentang Nabi suruh solat kat rumah, masjid tak sampai. Kan? Tengok Nabi suruh sembahyang kat rumah. Kan? Nabi kata min salatikum, sebahagian solat kamu solat kat mana? Kat rumah. Baca Quran menjadi adat. Cuma alhamdulillah perlis kita tak ada. Alhamdulillah. Cuma bahagian utara ni pun banyak tempat tak ada dah. Perjuangan tokoh-tokoh sunnah dekat kawasan utara ni. Kan? Dulu bila kematian tunggu kubur sampai seminggu, baca dengan semalam mayang di kubur, dengan baca Quran di kubur, semua masuk larangan Nabi. La taj'alu buyutakum maqabir, hadis Muslim. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra fi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur. Sebab syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kan orang masuk rumah baca Yasin, patutnya baca surah Al-Baqarah lah. Kan nampak situ sunnah di situ kan. Tapi bukan baca awal saja, lepas tu baca lagi lah. Kan tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Dan
adalah tadi banyak tadi Dr. Zaimi bersebut dah tadi tentang bagaimana Nabi sebut ulaika syirarul nas indallahi yaumil qiyamah, tentang bagaimana orang yang menjadikan kubur orang soleh sebagai masjid, buat patung, sebagaimana cerita Ummu Habibah dan Ummu Salamah ketika dia pergi dalam hijrah di Habasyah, tengok gereja sana dengan patung cantik apa semua. Nabi kata itulah ulaika syirarul khalqi, itulah sejahat-jahat manusia. Jadi sekarang kita tengok bagaimana orang puja dekat kubur, jadikan dia sebagai masjid, dijadikan sebagai tempat solat, jadikan sebagai tempat menasyid, tempat berdoa, tempat baca Quran. Padahal kubur ni tempat untuk kita baca doa, kan? Bukan tempat-tempat yang lain. Dia bukan tempat pesta. Nabi kata la taj'alu qabri 'ida, jangan kamu jadikan kuburku sebab tempat perayaan. La taj'alu qabri wasana, dan jangan kamu jadikan kubur aku sebagai wasana, sebagai patung, berhala, sebagai tempat sembahan. Allahu akbar. Jadi banyaklah benda yang kita dapat. Jadi mudah-mudahan ada manfaat di sebalik apa yang kita bincang ni. Ustaz saya akan sambung, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Yang Bahagia Tuan Haji Ahmad Sirajuddin. Tuan-tuan, itu dia perbuatan-perbuatan yang sepatutnya kita hindari dan sepatutnya kita jauhi, kerana ianya boleh menyebabkan berlakunya syirik. Sedangkan syirik adalah sesuatu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dosa besar, sebagaimana Allah sebut dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi sesiapa yang dikehendakinya. Kata Allah lagi, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi kalau boleh, yang bagi Tuan Haji sebut tadi, kalau boleh kita cadangkan, kalau boleh kita letakkan apa aturan-peraturan ziarah sebagai panduan di tanah-tanah perkuburan kita. Tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi satu yang boleh memberikan panduan dan pengajaran yang baik. Hadirin muslimin muslimat, para tetamu Allah yang budiman, saya nak teruskan dalam pusingan yang terakhir ni kepada Yang Bahagia Ustaz Tuan Syed Muhammad Azwan. Jadi yang bagi Ustaz, berkaitan dengan menziarahi makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati masyarakat sesetengahnya masyarakat dunia menjadikan makam baginda Rasulullah itu tempat mereka untuk memohon keampunan, ampun dosa-dosa mereka dan sebagainya. Jadi persoalannya Ustaz, adakah benar dakwaan begitu, boleh ataupun tidak kita meminta sesuatu kepada manusia yang telah pun meninggal dunia dan sebagainya? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Hashim, Fadil Ustaz Sirajuddin. Sebelum masuk soalan ni, saya beri komentar sikit apa yang disebut oleh Ustaz Sirajuddin tentang Syekh ataupun Ibn Amir San'ani rahimahullahu ta'ala. Memang dia di Yaman ni dua tokoh besar yang utama yang menentang sungguh-sungguh tentang kuburiun di Yaman ni, di zaman dia masing-masing, iaitu Ibn Amir San'ani seorang lagi Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kesan dia saya nak kongsikanlah. Di Sana'a ni Ustaz, kita tak akan temui kubur-kubur yang dipuja. Kesan dia, maknanya alhamdulillah kesan dia tu meluas. Tinggal lagi hanya di sebelah Hadramaut sana. Tak. Tapi di sebelah Sana'a, walaupun di sana kita ada Zaidiyah ni pun boleh tahan juga dia dengan kubur. Tak. Syiah Zaidiyah di Sana'a ni satu firqah yang juga ada saham dia tentang kubur ni. Tapi di sebelah Sana'a dah habis dah pupus benda ni. Alhamdulillah, ini kita kira jasa besar dua orang imam,
di Yaman ni, Ibn Amir San'ani dan juga Imam Syaukani rahimahullahu taala. Kembali pada soalan tadi, dan saya kira ini penutup lah pertemuan kita pada pagi ni, tentang ada di sebahagian umat Islam dijadikan kubur Nabi ni sebagai tempat memohon pengampunan. Mari mana sebenarnya benda ni mari daripada kitab-kitab tafsir. Tak. Saya merujuk pada ayat ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Berdasarkan ayat ni lah saya ikut maksud ayat yang dekat. Dia kata apabila walau annahum idzalamu, dan jika sekiranya mereka melakukan kezaliman, melakukan dosa-dosa ke atas diri masing-masing, ja'uka, mereka mendatangi engkau wahai Muhammad, fastaghfirullah, dan mereka memohon pengampunan kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan dan Rasul memohon pengampunan untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, sudah pasti mereka akan dapati Allah Maha memberi taubat dan Maha mengasihani. Berdasarkan ayat inilah dijadikan sebagai dalil. Orang kita ni satu masalah besar dia, husnuzan dia terlalu tinggi, Ustaz. Husnuzan ni memang disyariatkan kepada kita, tapi kalau melampau-lampau husnuzan dia tu jadi masalah juga. Saya pernah temu ada seorang, dia cerita dia pernah temu seorang ni, dia semayang pakai niat, Ustaz. Tapi husnuzan dia kata dia ni alim. Tahu? Walaupun dia semayang pakai niat tapi dia alim, Ustaz. Mana tak salah lagi bagi dia. Walaupun semayang pakai niat tu. Nampak tak? Jadi janganlah melampau-lampau husnuzan. Tak. Benda yang salah tetap salah. Tak kira lah dia tok lebar secara mana, tak serbang besar mana pun dia, yang salah tetap salah. Tak boleh kita husnuzan lagi. Jadi dalam isu ni memang benda ni ketika Nabi SAW hidup, ya, kita bertemu dengan Nabi dan memohon pengampunan Allah. Ini menjadi asbab untuk mendapat pengampunan Allah. Tapi tidak selepas kematian Nabi. Tidak berlaku lagu tu. Cuma masalah ada satu kisah yang dibawa oleh ulama-ulama tafsir kita, termasuk dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dan juga tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Saya baca sikit kisah yang dibawa. Dia kata Al-Hikayah Al-Mashhurah, Imam Ibn Kathir sebut lagu tu dalam tafsir dia. Anil Utbi qala kuntu jalisan 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbi kata aku duduk di tepi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a a'rabiyun faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Ni sunnah. Bila kita pergi kubur Nabi ni kita beri salam ke Nabi. Ya, itu cara sunnahnya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu dia sebut sami'tullah yaqul. Dia baca ayat tadi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Lalu Arabi ni, orang Badui ni kata, wa qad ji'tuka mustaghfiran li dhanbi mustashfi'an bika ila rabbi. Lalu dia baca nasyid, dia baca apa, syair lah. Thumma sarafa al-Arabi, kemudian Badui itu pun tinggal. Lepas dia baca doa, dia baca ayat ni dan dia minta pengampunan Allah bila sampai ke kubur Nabi ni, dengan niat supaya Allah ampuni dia dan dengan niat supaya mendapat syafaat. Lalu Arabi ni pun tinggal pergi. Faghalabatni aini. Utbi kata aku pun tertidur situ. Dia tak lari, bab mimpi ni tak boleh lari, sah. Fara'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi naum. Lalu aku bermimpi jumpa Nabi. Faqala ya Utbi, al-haqqul a'rabi fabashshirhu anna Allah qad ghafara lah. Dalam mimpi ni Utbi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai Utbi,
menjadi hak bagi yang badui tadi. Beri berita gembira kepada dia bahawa Allah telah mengampuni dosa-dosa dia. Ini asas silah yang menjadikan sebahagian masyarakat Islam dijadikan kubur Nabi ni tempat untuk mendapat mustajab pengampunan Allah. Kita tengok komentar dia. Apa sebenar kisah ni? Komentar ulama-ulama tafsir yang lain. Tak, bila diberi nota kaki, dia kata benda wahya hikayatun batilah wa qissatun wahiyah istadalla biha ba'dun nas bijawazi tawassul bir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Dia kata kisah ni kisah yang batil. Kisah yang tak ada riwayat pun. Kisah yang tak ada sandaran pun dijadikan sebagai dalil sebahagian masyarakat Islam supaya mengharuskan bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas wafat baginda. Para ulama bawa beberapa hujah kata benda membincangkan apa yang disebut. Betul kita kata benda ni ada dalam kitab tafsir. Tafsir pula tafsir Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir ni? Dia salah seorang anak murid kepada Imam Ibn Taimiyah. Betul tak? Tapi kita kena ingat dalam tafsir Ibnu Katsir ni dia bukan hanya bawa hadis-hadis, bukan hanya tafsir Al-Quran bil Quran ataupun Quran bil Sunnah, pun Ibnu Katsir juga ada bawa riwayat-riwayat Israiliyat dalam dia. Cuma Imam Ibnu Katsir dia bawa dan dinyatakan bahawa ini Israiliyat. Begitu juga dengan kisah ni. Kisah ni dia kata ni kisah yang masyhur dicerita. Lalu dinakalkan kepada kita, bukan dijadikan sebagai hujah untuk membenarkan perbuatan-perbuatan orang bertawassul di kubur Nabi ni. Jadi tak ada kaedah kita tu. Sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajar kepada kita supaya kita pergi bertawassul di kubur dia, memohon pengampunan di kubur dia lah. Tak ada satu pun ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh beginilah mudah untuk kita faham. Tak, sebahagian orang yang masih menganggap boleh kita berdoa ataupun memohon hajat, memohon doa daripada si mati ni, tak kiralah dia wali ataupun dia apa. Masyarakat kita hari ni kita kata benda dia suka kalau anak dia ambil SPM berang, jumpa Tok Imam, jumpa Tok Imam kata, Tok Imam tolong buat sembahyang hajat sikit, anak saya esok nak masuk periksa SPM ni. Tak. Ketika dia masih hidup, anak pertama dia jumpa Tok Imam, tak, dua orang panel kita ni, tak, dengan pengacara kita ni, tak, dua-dua imam di negeri Perlis ni, mari jumpa minta supaya buat sembahyang hajat kita, tak. Anak pertama dia jumpa, tak, alhamdulillah anak pertama dia 10A sebab Tok Imam tolong doa. Anak kedua pula mari temu, tak, Tok Imam esok tahun depan tu pula nak ambil SPM pula ni, 10A pula. Takdir Allah tahun selepas pada tu anak ketiga Tok Imam mati dah. Boleh tak dia pergi kubur Tok Imam pula? Tok Imam anak pertama selesai dah 10A, anak kedua pun alhamdulillah 10A juga, anak ketiga ni tak ada dengan Tok Imam mati dah. Boleh tak dia pergi kubur minta Tok Imam tolonglah hak ni seorang lagi, tak boleh 10A pun 9A tak apa dah, boleh tak? Ada tak orang buat kerja lagu ni? Samalah perbuatan ni pun. Betul, ayat ni betul. Memang para sahabat dulu mohon supaya Nabi mohon pengampunan Allah. Dan memang kita kata bertawassul dengan para anbiya dan juga orang soleh ni ketika dia hidup. Ya. Ahli sunnah semua sepakat boleh kita bertawassul dengan orang soleh ketika dia masih hidup. Adapun selepas kematiannya, ini yang menjadi tempat khilaf kita. Ya, kita akui benda tu khilaf, tapi kadang-kadang ada orang yang ghulu, yang melampau dalam memohon ataupun bertawassul dengan orang yang telah mati, yang sampai tahap dia minta benar macam ayat yang kita sebut tadi, talabnakum qasadnakum ji'nakum. Apa benda ni? Dan ucapan-ucapan ni disebut di dalam setiap ziarah-ziarah dia, di mana-mana makam pun dia akan sebut ucapan ni. Dalam keadaan masyarakat kita tak faham pun apa yang disebut, tak faham pun apa yang disebut. Jadi saya membantahlah orang-orang yang berdalilkan ayat ni tak berkenaan dengan amalan yang mereka lakukan di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, di kubur Nabi ni kita pergi, ya, kita disunatkan ziarah kubur Nabi, memberi salam dan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
baik Nabi dan juga baik dua orang sahabat adik Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kaedah kita pergi memberi salam dan mendoakan mereka, bukan kita memohon pengampunan ataupun memohon hajat dan sebagainya. Ini tidak disyariatkan kepada kita dah. Saya rasa akhir tu. Untuk akhirnya ada satu soalan tadi berkenaan dengan apa yang saya sebut tadilah batu berlindang. Ataupun kepuk. Sini panggil apa Ustaz? Ke tak ada sini tak? Batu hidup. Bukan. Batu nisan. Bukan batu nisan Ustaz. Kepuk kepuk tu. Dah. Kita kira yang terbaik perlu tinggalkan benda tu. Sebab Nabi memang melarang kita membina apa sahaja bentuk binaan di atas kubur. Tambah-tambah lagi batu belindang tadi ataupun kepuk tadi kita buat lebih daripada sejengkal. Ada satu hadis riwayat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia pernah menghantar seorang utusan. Dia kata, aku nak hantar kamu sebagaimana Nabi pernah hantar aku. Benda arahan Nabi supaya ratakan mana-mana kubur yang telah ditinggikan. Ingat, kubur bila ditinggikan ni memang dia ada satu feeling dia lain. Orang bila kita letak batu nisan lain yang biasa yang, tapi bila kita kubur kita letak tinggi sikit, orang mesti anggap ni khamak kubur ni sayang tau. Faham? Jadi benda-benda lagu ni perlu kita basmikan sebab dia termasuk dalam larangan. Kesimpulan yang saya boleh sebut pada akhir pertemuan kita ni insya-Allah berkenaan dengan kita ambil kesimpulan ziarah kubur ni kita kata adalah sunnah. Dan kena ingat ziarah kubur ni ada 3 bentuk. Ada ziarah yang sunnah, yang syar'i, yang sesuai sebagaimana yang disenaraikan oleh Al-Fadhil Ustaz Sirajuddin tadi. Itu ziarah sunnah. Mana kita pergi beri salam, mendoakan si mati dan kita mengambil manfaat mengingati kematian. Itu sunnahnya ketika ziarah kubur. Dan ada ziarah yang bid'ah, yang diada-adakan. Ziarah pergi baca 30 juzuk lah. Macam-macam lah benda yang dia buat sampai sekarang ni, ada berqasidah, bergendam di kubur dan sebagainya. Ini ziarah bid'ah kita kata. Dan ada ziarah yang sampai tahap menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada syirik kecil ataupun syirik besar, iaitu ziarah untuk memohon hajat, memohon berkat dan memohon pengampunan daripada si mati. Wallahu alam, sekadar itu sahaja. Saya serah balik kepada. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Tuan Syed Muhammad Azwan, satu penjelasan yang baik dan juga kupasan yang diberikan oleh kedua-dua gandingan panel kita pada pagi ini tuan-tuan, sungguh bermakna dan mudah-mudahan menjadi panduan dan pengajaran yang baik dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, demikianlah perbincangan kita tuan-tuan di bawah tajuk ziarah kubur antara anjuran syarak dan larangannya. Satu kupasan yang begitu menarik. Kita ucapkan tahniah, terima kasih kepada yang bahagia Sahibul Fadilah Tuan Haji Ahmad Sirajuddin bin Haji Amrul Sattar Al-Hafiz, dan juga yang bahagia Sahibul Fadilah Tuan Syed Muhammad Azwan bin Syed Yahya yang kita datangkan jauh dari Terengganu pada pagi ini untuk bersama-sama kita. Dan terima kasih kepada para hadirin muslimin muslimat yang hadir, yang jauh, yang dekat. Kita ucapkan tahniah. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan bersama, mendapat panduan-panduan yang baik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Saya rasa cukup perbincangan kita pada pagi ini, dan di akhirnya saya ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Pergi ke kebun membawa pelita, kebun ditanam kelapa Bali, jari disusun maaf dipinta. Ada kesempatan tahun depan kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.